أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا يا إله العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang jemaah, sidang hadirin surau Al-Jauhar, Taman Sentosa yang berbahagia sekalian. Semua sihat, apa khabar? Alhamdulillah sihat ya, alhamdulillah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah pada malam ini dengan izin Allah, dengan hidayah Allah, dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan, Allah ringankan, Allah jalankan kita, mudahkan kita, Allah jemput kita datang ke rumah Allah pada malam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah tambah lagi nikmat ini sampailah kita menemui Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tuan-tuan, alhamdulillah sekarang kita dah masuk ke fasa keempat di Johor ni, boleh alhamdulillah boleh berkuliah lagi, boleh teruskan lagi usaha-usaha kita untuk mengembangkan ilmu kita. Yang penting untuk menambahkan iman kita insyaallah, menambahkan amal kita insyaallah taala. Malam ini kita sambung insyaallah pengajian kupasan kitab Al-Hikam oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang berbunyi hikmah beliau pada malam ini, laula jamilu sitrihi. Oh, ni dia punya apa nama ni, ada bismillah okey. Laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Seandainya tiada penutupannya, tiada sutrah yang elok daripada Allah Ta'ala terhadap kekurangan kita sebagai hamba Allah dalam kita beramal ibadah ni, beramal soleh ni, nescaya semua amalan kita ni tidak layak diterima Allah Ta'ala. Ini satu pandangan, satu pedoman yang cukup mendalam untuk kita yang beramal ibadah. Ibadah rupanya bukan setakat ibadah aja, bukan kata orang just do it. Hanya buat je. Kita pun tahu kita beribadah ni banyak kekurangannya. Kurang khusyuknya, mungkin kurang ikhlasnya, mungkin kurang sempurna. Kita tak perasan najis kita, mungkin wallahu alam, kita manusia biasa. Pakaian kita, tapi kita yakin alhamdulillah dalam fiqh bila kita yakin dah suci dah semua, yakin sahlah syak. Tapi sebenar-benarnya Allah saja yang tahu. Kan makanan kita, kalau nak buat kajian tu masya-Allah banyak kekurangan yang kita kurang sebenarnya dalam beramal ibadah. Kan? Jadi kita beramal ibadah ni tuan-tuan, sidang jemaah sekalian, sebenar-benarnya dengan rahmat Allah Ta'ala, Allah tutup, ada namanya sutrah. Sutrah ni macam penghadang lah, penghadang antara jemaah lelaki perempuan ni, sutrah ni, bidai ni sutrah. Allah coverkan kita punya kekurangan, maka dia terimalah amal kita. Alhamdulillah. Seandainya tak ada bidaian tu, tak ada sutrah, tak ada penutupan tu, cover tu, tak layak pun sebenarnya diterima Allah Ta'ala. Kan agaknya malaikat yang catat amalan tu, dia taklah ketawa dia hamba Allah yang soleh. Dia tengok manusia ni tapi
mereka tahulah Allah Ta'ala dengan rahmat dia tetap terima insya-Allah doa-doa kita, amalan-amalan kita. Tapi kalau nak cerita nak menghukum, nak menilai amalan kita sebenar-benarnya, memang tak layak sebab banyak kekurangan. Jadi kenapa kita punya amalan diterima? Sebab rahmat Allah, Allah sediakan penutupan. Maknanya kata orang bahasa kita, tutup mata sebelah, apa jalan halal khalas jalan diterima. Agaknya untuk bahasa mudah fahamlah kan, maknanya Allah terima amalan hamba-Nya insya-Allah kan. Kurniaan Allah lah yang menyebabkan amalan diterima. Justru sifat keikhlasan hendaklah dilazimi dalam amalan kan. Bukankah kita punya amalan ni Allah hanya terima amalan yang ikhlas saja kan, bukan pandang pada bilangannya, banyaknya tapi Allah pandang kepada keikhlasan tu. Walaupun sikit tapi ikhlas, itulah yang Allah terima. Tapi kalau banyak sekalipun tapi tak ikhlas, mengungkit pula kan. Kita baru-baru ni digemparkan dengan isu ikan siakap kayangan kan, seekor 1,000 Masya Allah, 1,000 lebih Masya Allah kan. Yalah, ada pro and kontra lah. Saya bukan nak bukan nak pihak peniaga ke pihak pihak ya pembeli ke, tapi kita boleh nilai lah kan. Dan satu sudut ialah mungkin hak dia, tapi satu sudut lain, contoh kita bincang dalam bab sedekah, bab telah sedekah, dia niat nak belanja, katanya ada ustaz dalam grup tu, ada ustaz, ada doktor, ada kawan-kawan dia lah kan, dia ajak belanja, jalan dekat Langkawi tu maknanya ialah bila dah berjalan niat apa nak belanja, niat apa nak jalan kan. Mungkin sebagai bos yang bawa tu ialah nak belanjalah. Tapi wallahualam, saya no comment lah. Tapi maksudnya bila dah dia buat macam itu, viral, masuk khabar, masuk TV, semua orang tahu kan, jadi isu pula jadi kes pula, seolah-olah macam mengungkit. Dan macam mana tu pahala sedekah tu macam mana? Tak tahulah, tu antara dia dengan Allah lah kan. Tapi itu pun yang berlaku akhirnya. Tapi rupanya banyak juga kes-kes selepas itu ada juga orang pergi tempat lain kena juga 1,000 lebih juga. Allah, seekor cakap 1,000, Allah Akbar kan. Masya Allah, dia besar lah nilai dia. Tapi memang agak mahal lah, sangat mahal. Cuma kita teringat ayat Quran yang Allah menegaskan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Itu kan Allah dah sebut dalam Quran. Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, janganlah kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan ungkitan dan cercaan. Bila dah sedekahlah, okey dah tu, telan aja lah ni ungkit lagi tu, ungkit, cerca pula, jadi habis batal pahala sedekah tu kan. Kalau umpama orang cerai berai, dah lama hidup, bila time cerai berai tu habis ungkit semua. Tuan Hakim, rumah tu saya yang beli. Tuan Hakim tu habis semua kan. Anak-anak belanja sekolah saya yang belanja selama ni, dia tak ada apa pun. Yalah, dia nak bahas dalam depan mahkamah tu, dalam mahkamah, depan hakim. Tapi dalam bab ungkitan, mengungkit sedekah jariah, bukan orang lain pun, anak-anak dia, bukan isteri dia, bukan suami dia, habis. Jadi umur pun dah berjalan duit pun dah habis kan, harta pun dah dah dibelanjakan, tiba-tiba ungkit, habis pahala. Sayang kan, rugi pahala sedekah pahala sedekah terbatal ya. Syekh Abu Abdullah Al-Qurashi rahimahullah berkata, idza talabahum bil ikhlas talashat a'maluhum wa idza talashat a'maluhum zada faqruhum wa faqatuhum fatabarra'u an kulli syai' lahum wa minhum. Apabila dituntut mereka dengan ikhlas, nescaya lerailah segala amalan mereka. Maknanya kalaulah dituntut dengan ikhlas sahaja, memang tak layak diterima lah. Sebab tak solid ikhlas, tak solid, tak sempurna kita punya, ada niat lain ya. Bukan nak kata niat nak pahala tu tak ikhlas, tapi kalau bab tasawuf ada dibincang tu dalam bab hikam ni ya. Dalam bab tasawuf, ibadah ni, semua amal ibadah ni akhirnya tujuannya untuk kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nak balas memang tak terbalas nikmat Allah kan. Matlamat ibadah yang paling besar kita bersyukur. Ketika Aisyah tanya Rasulullah, ya Rasul, kenapa bangun malam macam ni
kaki bengkak, bukankah Allah telah ampunkan dosa engkau ya Rasulullah? Dulu dan yang akan datang dosa terampun. Jami' ahli syurga, kenapa masih lagi beramal ibadah macam gini? Kan Nabi kata apa? Afala akunu abdan syakura ya Aisyah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bukankah tak boleh aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi ibadah kat situ Nabi beritahu kita, rupanya Nabi buat ibadah banyak-banyak tu nak bersyukur. Satu cara nak menunjukkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Itu peringkat yang paling tinggi lah. Tapi maknanya kata Syekh tadi ni, kata Syekh apa? Syekh Abu Abdullah ni Al-Qurashi, dia kata apa? Kalaulah kita punya amalan ni dituntut hanya dengan keikhlasan, nescaya lerailah segala amal mereka tu. Bila lerai amalan mereka tu, nescaya bertambahlah kefakiran dan kekurangan mereka. Lantas mereka meninggalkan semuanya dan kembali kepada Allah Ta'ala. Sudah hadir sekian. Jadi ikhlas ini pun sebenarnya bukanlah maksudnya, memang kita kena usahakan, tetapi sebenarnya ikhlas itu pun sebenarnya merupakan kurniaan Allah Ta'ala. Ibadah, kita boleh ibadah pun kurniaan Allah, kita boleh ikhlas pun kurniaan Allah, kita boleh syukur pun kurniaan Allah. Semuanya sebenarnya dari Allah sebenar-benarnya. Sebab tu Nabi ajar kita jangan lupa doa lepas solat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kan? Jangan lupa doa tu lepas solat. Baca doa tu sebab minta tolong dengan Allah. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah kami untuk mensyukuri nikmat-Mu. Rupanya nak syukur ni pun bukan semua orang boleh syukur. Imam pun. Kan? Sebab matlamat ataupun projek syaitan di dunia ni satu je antaranya, yang paling besar, the biggest project syaitan. Kan? Iaitu untuk mengajak kita, menggoda kita supaya jangan jadi hamba Allah yang bersyukur. Itu depan Allah lagi dia bersumpah dah dulu syaitan. Demi apa dia kata, kau telah rosakkan aku, telah sesatkan aku wahai Allah, kerana Adam ni aku akan sesatkan anak Adam, keturunan dia sampai kiamat. Ni tak akan jadi orang yang bersyukur. Dah Allah kata okey, silakan, Allah izinkan. Patutlah ramai hari ni yang komplain, tak bersyukur. Kan? Betul tak? Sikit Allah mengatakan sikit, wa qalilun min ibadiy syakur. Sikit hamba-hambaku yang syukur. Betul. Yang komplain ramai. Kan? Jadi mudah-mudahan kita jadi hamba Allah yang bersyukur. Sebab nak syukur ni pun merupakan anugerah Allah, gifted from Allah. Dan kita kena doa, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku untuk bersyukuri nikmat-Mu dan beribadah sebaik-baik dengan kepada-Mu ya Allah. Minta tolong, bantu Allah. Allah bantu kita. Kita minta supaya Allah bantu kita untuk kita boleh bersyukur dan beribadah kepada Allah dan ingat kepada Allah. Zikrullah. Berdoa tu, Allahumma a'inni ala zikrika. Tolonglah kami ni untuk zikir, ingat kepada Engkau ya Allah. Zikir, sebut-Mu ya Allah. Nak zikir ni pun kalau tanpa bantuan Allah tuan-tuan tak terkeluar. Padahal boleh cakap subhanallah, boleh cakap alhamdulillah, boleh cakap astagfirullah, tapi yang keluar lain. Kan? Padahal bila marah tu boleh istighfar, boleh apa, tapi soalnya kerana layan, sebab kita terlupa ikutkan layan apa nafsu, lain yang keluar perkataan tu. Kan? Inilah marah, maknanya begitulah. Kan? Padahal kalau lepas makan kenyang tu boleh alhamdulillah, ada pahala pula tu. Nabi kata siapa yang baca doa lepas makan, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana, doa lepas makan tu, dosa dia yang lepas terampun. Tapi berapa ramai yang baca doa tu kan, dia makan, oh sedap ah, padu terbaik. Oh alhamdulillah. Sebab sedap ah. Itu je. Sambung sikit, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kan? Doa. Maknanya doa-doa itu patutnya itu adalah bantuan Allah Ta'ala kepada kita. Jadi artinya tuan-tuan, kita ni banyak sangat kelemahan, banyak sangat kekurangan kita sebagai hamba Allah. Maka Allah Ta'ala maha mengetahui dengan rahmat Dia, Allah sediakan sutrah tadi tu, penghadang ataupun penutup kita punya keaiban. Macam baju ni lah, baju ni kan penutup aib kita. Kalau buka baju nampak aurat, pakaian ni menutup aib. Jadi pakaian pun Allah jadikan tutup aib kita, alhamdulillah. Dan dalam kita beribadah pun Allah tutup aib kita, alhamdulillah.
Kan berkata Syekh Yahya bin Mu'az, miskin ibnu Adam, miskin. Jismun mu'ib wa qalbun mu'ib, yuridu an yakhruja min mu'ibain amalan bila aib. Miskin anak Adam. Miskin maksudnya kesian, bahasa Arab lah. Anak Adam miskin. Kalau Arab kata, dulu saya faham miskin ni macam miskin biasalah yang kita faham, miskin, fakir, miskin tu. Tapi Arab ada peribahasa dia kata miskin, miskin, ya miskin, miskin. Maknanya kesian. Kesian. Padahal dia kaya tapi miskin, kesian. Miskin anak Adam kata dia miskin anak Adam, miskin, kesian anak Adam ni. Tubuh dia penuh dengan keaiban dan hati pun penuh dengan keaiban. Aib. Apa tubuh keaiban? Tubuh kita banyak keaiban. Mana yang sempurna? Kan orang paling cantik, orang paling kaya pun minta maaf, bila buang air busuk juga, bila kentut busuk juga. Kan? Terkeluar ingus dia, dah tak lawa dah. Maknanya torih keluar darah juga. Maknanya begitu, ada keaiban. Jasad kita ada keaiban, kan? Apa nama ni? Hati pun ada keaiban. Hati kita ada keaiban, aib. Apa keaiban kita? Maknanya tak sempurnalah. Sakit hati, mungkin tak ikhlas, mungkin tak jujur, mungkin dendam, mungkin hasad, mungkin ada tu iri hati, cemburu, mungkin riak. Mungkin hati manusia ni tempat yang masya-Allah, kan? Ada keaiban. Tapi kata Syekh Yahya, dia mahu keluar daripada dua keaiban tu untuk beramal tanpa sebarang aib. Jadi sidang hadirin, sidang jemaah sekalian, mari sama-sama kita mengaku, kita surrender. Ya Allah, kita surrender, memang banyak keaiban. Kan? Ibu-ibu tengah solat, memang ingat solat sahaja ke? Demi Allah, tuan-tuan, tengah solat, adakah lupakan perkara lain? Iya ke? Boleh mengaku, berani mengaku ke? Kita ingat solat je, setiap bacaan ingat solat sahaja, tuan-tuannya kan? Tengah solat tu lah macam-macam ingat, kan? Lepas ni nak makan apa, kan? Alah keroncong pula apa ni, alah macam-macam hal lah. Agaknya kan, macam plan masuk syaitan tu. Sebab syaitan dia lari masa azan je. Azan lari, masa iqamah dia lari. Tengah solat sama-sama join kita. Apatah lagi sekarang ni PKP, jarak macam gini, jawab, kan? Kita dah tak dapat dah sunnah tu, sunnah Rasulullah yang merapatkan saf. Sebab Nabi kata saf yang tak rapat, ya, syaitan berlari-lari di celah-celah saf macam anak kambing. Ada hadis tu. Sekarang seluruh dunia syaitan macam anak kambing kalau boleh nampak agaknya kan. Masya-Allah. Masa solat tu. Tapi tak apalah, kita pasal ada kes, ada apa ni, ada sebab kita jarak ni, bukannya kita sengaja kan, ada sebab untuk elakkan apa mudarat yang lebih besar. Kalau kerana kita rapat akhirnya sakit, akhirnya apa, naudzubillah, apa gunanya kan? Biar kita jarak sementara ni, insya-Allah kan, dia semua sembuh, semua baik pulih semua, insya-Allah. Kita doa boleh segerakan rapat balik macam biasa, insya-Allah. Ya. Wallahu a'lam. Tapi kita buat macam mana tuan? Tengok-tengok dekat Mesir solat rapat je. Dekat Yaman tengok dalam video YouTube biasa rapat-rapat semayang dengan Habib Habaib, Habib Omar dekat Yaman biasa je. Rapat tak ada apa pun kan. Tak apalah, kita ikutlah kan. Kita ada pemimpin, kita ada bos kan, kita ada apa ni ya, sultan dan raja, kita akurlah, tak apa kan. Bukan kita saja, kat Mekah pun jarak, Madinah pun jarak. Jarak sikit, maknanya kita follow lah mana yang baik, insya-Allah. Ni fatwa, dua-dua baik. Gitu. Kalau kita kata ada rezeki pergi Yaman sekarang ni, jangan kita mengamuk pula. Oi, jarak. Tuan saya pemimpin ni dah suruh rapat, imam dia, Habib dia suruh rapat semayang. Gitulah gitu. Dan kalau mereka pula pergi ke Malaysia ni contohnya, jangan nak paksa kita rapat pula. Sekarang kita kena akur lah di mana kita berada kan, hormat, meraihkan arahan setempat, pihak berkuasa setempat, kita raihkan lah. Jadi tuan-tuan, artinya apa? Artinya kita ni memang banyak kelemahan, banyak keaiban. Alhamdulillah, subhanallah, Allah sediakan keindahan, kecantikan, sutrahnya, penutupnya dalam kita beramal ibadah ni. Alhamdulillah, dengan sebab kita berjemaah, keaiban kita, kekurangan dalam solat
diminimumkan, dikurangkan, kan? Kita sembahyang bawa solat, bawa dosa ni, kan Nabi kata bila kita solat, dosa-dosa kita kan Allah letakkan atas bahu kita. Kita raka'nya Allahu Akbar, jatuh dosa tu, gugur. Jadi begitulah solat indah yang solat ni. Teruskanlah solat, kan? Dalam kita berwuduk pun dosa kita gugur. Begitu semua dosa, pengampunan dosa semua package. Jadi beruntunglah orang yang solat dan rugilah orang yang tak solat, kan? Jadi artinya yang dah solat pula jangan duk syok sendiri, jangan duk perasan aku dah solat, dah sempurna. Jangan duk hina pula orang lain yang tak solat. Tak boleh. Sebab bila kita menghina orang lain yang tak solat, bermakna kita pun dah tak tertutup dah keaiban tu. Kita pun bukan betul sangat pun, kan? Banyak kekurangan. Kita boleh solat ini pun merupakan anugerah Allah, pilihan Allah. Syukur alhamdulillah. Kita doakan mereka yang belum dapat hidayah tu, kan? Tu yang terbaik, insya-Allah. Ya. Dan berkata Syekh Al-Marhum Syekh Al-Buti, Syekh Al-Buti rahimahullah berkata, penerimaan yang Allah muliakan dengannya kepada hamba-hambanya apabila mendekatkan kepada Allah melalui segala jenis ketaatan dan ibadah bukan dibina atas pelaksanaan mereka semata-mata yang penuh adab dan syarat, tetapi Allah abaikan kesalahan mereka dan menutup aib mereka. Tuan-tuan, mana gitu? Jadi kita dah dibetulkan dalam hikmah ni, kita dibetulkan. Syekh Ibn Athaillah cuba nak fahamkan kita bahawa jangan kita lupalah maknanya. Mentang-mentang dah ibadah sempurna, berjemaah, masya-Allah bagus, kita terlupa pula. Oh, kerana aku ni jaga adab, jaga sunnah, gini berjemaah sempurna, Allah terima. Dia tu apalah cincai semayang, nak Allah terima macam mana lah. Gitu pula, tak boleh. Itu dah kira aib. Sedang kita solat ni pun Allah tu dah tutup dah keaiban kita. Allah terima bukan kita punya bacaan betul, bukan terima bukan sebab kita punya apa tadi, pakaian cantik, bersih, mahal-mahal, bukan. Allah terima sebab Allah tutup, Allah abaikan kesalahan kita ketika solat. Kalau nak kira betul tepat, kata orang Arab, diqqah bidaqiq, nak kira nak cek betul-betul, tak pas. Tak lulus kita ni. Tengah takbir pun ingat lain, tengah baca Fatihah pun mulut baca Fatihah, hati ke lain, entah mana-mana dah, tak faham maksud pun, agaknya lah, kan? Begitu, kan? Jadi maknanya banyak sangat kelemahan kita, tapi alhamdulillah Allah dengan rahmat dia tutup keaiban kita, maka dia terimalah amal ibadah kita. Alhamdulillah, tuan-tuan, begitu. Jadi akhirnya kita jadi orang yang sedar diri dan tak lupa diri, dan ingat, oh ini semua adalah anugerah Allah, aku tak ada apa pun, aku buat ni pun banyak kekurangan, tapi nampak tak dia punya hikmah sebaliknya. Kita jadi orang yang okey, tak akan sombong lah, maknanya tak akan takabur lah, tak akan riak lah. Sebab syaitan punya kerja, dia mula-mula dia nak goda kita supaya jangan jadi orang yang bersyukur, jangan jadi orang yang beribadah. Tiba-tiba kita degil, kita lawan nak ibadah juga. Alhamdulillah, oh ibadah kau degil dia lain cerita pula dia buat. Kau rajin ibadah, kau terbaik, kau ni memang hebat, orang lain tak hebat, kau ni alim, kau ni itu pula. Kita pun kalau duk layan je, tahu tak apa. Tahu tak apa. Itu pula duk layan, astagfirullahalazim. Tak boleh. Sebab itu dia nak ajak kita ikut macam dia. Yang dia dah kata, ya Allah, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Mana mungkin aku nak sembah dia, wahai, nak sujud pada dia, wahai Allah. Kau jadikan Adam daripada tanah, aku daripada api. Mana dia faham api lagi boleh daripada tanah, kan? Silap. Dia nak ajak kita takabur, kita ibadah lagi mulia daripada orang yang tak ibadah, ataupun kita anggap kita sempurna. Tak boleh. Sebab sebenarnya kita ni dia betulkan balik, sebenarnya kita ibadah ni pun banyak kesilapan, banyak kekurangan, kurang khusyuk tadi, kurang khusyuknya, kurang sempurnanya, mungkin bacaan kurang tepat, mungkin niat kurang ikhlas, wallahu a'lam, banyak kelemahan. Tapi alhamdulillah Allah tutup, Allah cover, akhirnya diterima amal kita semua, insya-Allah taala. Alhamdulillah, kan? Ibnu Ajibah berkata, apabila sudah diputuskan bahawa amalan kita kadang-kadang bercampur tujuan dan matlamat,
maka sudah tentu tidak layak kita mendapat penerimaan Tuhan. Kalaulah bukan kerana indahnya penutupan daripada Allah, justru kita faham berhajatnya kita ini kepada ilmunya dan keampunannya dalam ketaatan jauh lebih besar dari keberhajatan kita kepada Allah dalam maksiat, sebagaimana dinyatakan dalam hikmah ini. Nampak? Anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaj minka ila hilmihi idza asaitahu. Masya-Allah. Kamu lebih memerlukan, lebih berhajat kepada sifat lemah lembutnya Allah Ta'ala yang menerima kamu ni beribadah walaupun banyak kekurangan. Kata orang muda-muda, banyak slack ibadah sebenarnya banyak slack, banyak silap sebenarnya, banyak yang tak sempurna lah. Dan kata Syekh Ibn Athaillah, kamu sebenarnya lebih berhajat, kita ni semua ni lebih berhajat kepada Allah yang lemah lembut, kelemah lembutan Allah menerima kita ketika beribadah tu, berbanding keperluanmu kepada sifat lemah lembut Allah tu ketika kamu bermaksiat. Kan dah terbalik ni. Macam mana apa cerita ni? Yang kita faham selamanya mungkin patutnya orang yang buat maksiat itulah lebih-lebih dia mengharapkan redha Allah, maghfiratullah, pengampunan Allah, pada maksiat. Kita yang solat, lepas solat Nabi ajar apa bacaan lepas solat, lepas bagi salam apa? Astaghfirullahaladzim, kan istighfar lepas solat. Sunnah tu kan, Nabi ajar istighfar kan lepas solat. Dah bagi salam, astaghfirullahaladzim. Kenapa? Fikir-fikir balik, tadi aku lepas solat, bukan lepas mencuri. Tadi lepas solat berjemaah lagi. Tapi Nabi suruh melalui Allah suruh melalui lisan Nabi Muhammad SAW istighfar, minta ampun. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Sunnah Nabi lepas solat. Kenapa tu? Nampak tak? Ni satu petanda, maknanya dalam ibadah tadi lah mungkin tak khusyuk, mungkin kita teriak, tak ikhlas sebagainya, niat macam-macam niat lah kan, macam-macam cerita. Jadi nak cover balik, istighfar, astagfirullah, adab kita dengan Allah, istighfar ketika buat ibadah tu. Patutlah kata Syekh Ibn Athaillah, kamu lebih memerlukan sifat lemah lembutnya Allah menerima amal kamu tu ketika kamu beribadah, berbanding dengan ketika kamu bermaksiat. Apa maksud dia? Kemuliaan seseorang hamba ketika bersandar diri kepada Allah Ta'ala, tetapi sebaliknya wujud hina dengan sebab berbangga diri. Justru amat perlu bergantung kepada Allah, sama ada dalam ketaatan atau selepas maksiat. Maksudnya tadi, ialah apa artinya kalau kita beribadah akhirnya bangga, aku lebih alim, alhamdulillah, tapi syok sendiri, dah pandang jeling orang lain. Memang tak gitu, tapi maknanya perasaan kita, mungkin syaitan tetap dia bisik kita, kau lagi hebat, kau ustaz, kau pak haji, kau orang surau, dia tu benda dah tak nampak kat surau pun, nak jadi apa dah orang tua tu. Kita pula hukum orang. Astagfirullahalazim. Tu betul tak betul? Tak betul tu macam itu. Patutnya doakan dia semakin baik dengan tuan-tuan kita ni dah jadi orang surau ni. Saya nak beritahu, dah jadi orang surau, dah jadi orang masjid, dah jadi ustaz, dah jadi pak haji, tuan-tuan. Kena lebih-lebih ramah tamah lembut lagi dengan semua masyarakat, tak kira bangsa apa pun. Sebab memek muka kita ni dah jadi macam artis loh. Contoh macam nak faham lah, agaknya dah jadi macam artis di kalangan masyarakat yang popular. Orang baik-baik, orang surau. Tiba-tiba orang surau naik motor, naik kereta, lalu kat jiran mana, walaupun tak kenal ke, dia angkat tangan. Kita tak angkat tangan pun, kita tak perasan, tapi kena jadi lebih prihatin. Maaf cakap, mungkin macam jadi orang-orang politik kot agaknya lah, tak maaf. Dia prihatin. Sebab kalau dia bagi salah, kita tak ada. Sekarang betul lah Nabi dah beritahu rupanya akhir zaman nanti salam ni, Assalamualaikum ni akan hanya dibaca, disebut dan dijawab di kalangan orang yang saling kenal mengenali, yang kenal-kenal je. Yang tak kenal
tak jawab. Betul kan? Lagi dia dah jumpa kan? Kita beri salam pada orang yang tak kenal, mungkin dia jawab tak jawab, jawab macam tak nak jawab. Bukan tak jawab, jawab pun macam tengok itu, salam. Atau bawah tengok. Ataupun kita nak beri salam pun macam kekok pula, macam tak kenal. Padahal salam untuk semua. Kenal tak kenal ke, jiran tak jiran ke, nampak muka macam Melayu Islamnya, macam orang Islamnya, Assalamualaikum. Kita jawab salam pun tak kira lah kenal tak kenal ke, Waalaikumsalam, kan? Tak kira bangsa apa pun, yang penting dia Islam ni, salam ni jawab. Tapi tuan-tuan, maknanya kalau seandainya nak cerita tadi, orang kita ni dah jadi orang surau, dah jadi cuba orang, ialah orang surau, dah jadi ustaz dan sebagainya, ada pula kopiah atas kepala ni, okay? Amat sensitif. Kalau kita memek muka kita, masa muka dengan orang, tak jawab salam orang, tak sensitif kan. Syaitan memang dah cocok. Tengok, orang tengok tu, dia itulah dia, orang surau macam itu. Itulah ustaz gitu, sombong. Tuan-tuan, tak boleh. Maknanya apa tadi? Maknanya tuan-tuan, kita kena lebih-lebih lagi ketika ibadah ni lah kita nak jaga. Sebab itulah kata para alim ulama, tuan-tuan, ibadah tu ramai yang boleh buat. Boleh kata mudah lah, walaupun dengan bukanlah mudah mana, tapi nak beribadah dia mudah, tapi nak jaga ibadah tu yang susah. Tadi dah sedekah mudah, sedekah belanja, tapi nak jaga tu, jaga supaya tak batal pahala sedekah tu. Dah sedekah ngungkit pula, dah sedekah menghina pula, cara-cara pula, kan habis pahala. Dan ibadah riak pula, dan beribadah takabur pula, aku lebih hebat, dia tak hebat. Habislah. Teman-teman ni nak jaga ni. Sebab tu kata Syekh Ibn Ta'ilah, anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaj. Kamu ni, kita semua ni berhajat sangat-sangat kepada Allah, kepada lemah lembut Allah yang menerima kita punya amal ini ketika kita beramal ibadah. Sebab tuan-tuan, ramai orang yang beramal ibadah, ketika beramal ibadah akhirnya sombong, akhirnya riak, takabur, merasa diri hebat. Tapi bukankah secara overall, secara amnya kita faham orang yang buat maksiat rasa macam kita sendiri pun lah, kalau kita buat maksiat, rasa kita rendah diri ke rasa kita sombong? Kalau level-level kita lah, kalau terbuat maksiat, kita rasa macam rendah diri, kan? Betul tak? Rasa macam hina diri, aku ni Allah, aku ni jahat, aku ni buruk, aku ni banyak dosa. Kan? Ketika buat maksiat, sebenarnya kalau dari segi hukum hamba, sebagai hamba Allah, sebenar-benarnya bagus. Bukan bagus maksiat tu, maksiat lah, dosa. Bagus sifat kehambaan tu. Aku lemah, aku hina ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Sebenarnya bagus, sebab semakin tunduk dia, semakin humble dia, sebab dia rasa dia bersalah. Tapi bila dah hamba tu, dia hamba, kita ni hamba, kita tak rasa kita bersalah, kita rasa kita ni betul. Ini memang problem lah. Lepas tu Nabi kata apa dalam hadis, ya, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebab setiap anak Adam berdosa, bersalah, ada salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah tu Nabi kata orang yang bertaubat. Nak taubat, sedar diri, insaf diri, rendah diri, taubat, dia menyesal. Nabi tak kata orang yang sebaik-baik manusia, Bani Adam, yang tak bersalah, tak. Bahkan ada hadis lain pula Nabi kata apa, kalaulah kamu ni laulam tuznibu, hadis sahih, kalaulah kamu semua ni tak berdosa, semua ibadah je, langsung tak ada dosa, maka Allah Ta'ala ni, Nabi kata, Allah akan matikan kamu semua sebagai hamba yang soleh. Allah ganti kaum lain yang berdosa dan bertaubat. Ni nak cerita bukan kita gitu Ustaz ya, kita memang hidup kena buat dosa kan? Bukan gitu. Hidup memang kena bertaubat, tapi manusia memang berdosa. Allah jadi kita memang ada silap dosa, memang ada. Tapi dah dosa tu kena taubat ujung tu. Yang tak betul, yang tak normal, dah lah dosa, tak ngaku dosa dan tak bertaubat, dan tak nak bertaubat, itu yang tak betul. Tapi kalau berdosa tu normal, sebagai hamba Allah, kita bukan malaikat, normal. Dah normal, dah betul, dah tu insaf diri, taubat nasuha, insya-Allah. Itu yang terbaik, tuan-tuan. Wallahu alam. Dah azan ke?
Ada soalan? Ada. Kata Syekh Abul Qasim An-Nashra Abbasi rahimahullah berkata, al-ibadat ila talabil afwi an taqsiriha ahwaju minha ila talabil a'wad wal jaza' 'alaiha. Masya-Allah. Segala ibadat itu untuk meminta keampunan dari kekurangan ketika ibadat tu adalah lebih utama daripada meminta ganti, hadiah, balasan, pahala, syurga ke atasnya. Allahu Akbar. Ni orang-orang alim fikir begitu Kita fikir kita doa-doa kita dah ibadat ni nak syurga lah, nak hadiah lah, dah kerja nak upah. Itu normal lah. Tapi orang-orang alim, orang-orang para ulama dipikir lain. Dia kata ibadah ni dah ibadah, doa apa? Supaya Allah terima amal kita ni. Minta ampun ya Allah dah segala kekurangan ni kalau tak sempurna, kalau tak betul, tak khusyuk, tak ikhlas, minta ampun ya Allah. Tu sebab ketika ibadah dia takut ibadah dia tu tak sempurna. Itu doa dia. Fokus dia begitu. Jadi betapa mulianya mereka mana beribadah tu merupakan tugas sebagai hamba Allah dan permintaan yang diminta supaya Allah terima kita punya ibadah. Apa nama ni? Tadi tu. Kan? Dia berkata Abu Yazid, taubatul ma'siyah wahidah wa taubatut ta'at alfu taubah. Taubat daripada maksiat hanya satu sekali. Sedangkan taubat daripada ketaatan ibadat sampai 1000 kali. Tak faham ni. Nak taubat ke? Taubat kerana maksiat tu faham lah Ustaz. Ni apa cerita ni taubat kerana ibadat? Apa hal ni? Baru malam ni dengar. Rupanya ada kes dan banyak kes sebenarnya. Kena taubat ketika selepas ibadat. Kenapa kena taubat lepas ibadat? Tadi tu lepas salam, lepas solat Nabi ajar istighfar. Taubatlah tu, astagfirullahalazim. Minta ampun sebab apa? Sebab kalau tadi ketika solat tadilah lalai, tak ikhlas, sebagainya lah, tak sempurna. Kita minta ampun. Kan begitu. Jadi taubat ketika ibadah. Masya-Allah, Jadi kita beribadah ni sebenarnya merupakan satu anugerah Allah dan kita kena faham tadi, kita dah faham mudah-mudahan bahawasanya Allah terima tu sebab Allah tutup kita punya keaiban kita. Kekurangan kita Allah terima kita beribadah sebab Allah tutup kita punya keaiban. Ya Allah, kita beri dalam untuk azan insya-Allah. Ya boleh tak insya-Allah. Boleh sambung sikit lepas azan ke? Boleh sikit insya-Allah. Bila untuk azan insya-Allah sambung sikit selepas azan insya-Allah taala. Allahumma rabb hadhihi wa salatul qaimat Alhamdulillah. Jadi sedang jemaah sekalian yang saya muliakan, tuan-tuan. Jadi kita faham malam ini ada dua hikmah dikatakan oleh Syekh Ibn Athaillah tadi. Pertamanya apa tadi disebut dalam kita beribadah ni sebenarnya Allah terima ibadah kita ni rupa-rupanya bukan sebab kita sempurna bacaan, khusyuknya, rokok jaga, ibadat bagus semua. Bukan kerana kita. Sebab kalau nak check one by one fail. Tak lulus agaknya. Sebab banyak kesilapan, kekurangan, ya sebagainya lah. Kan? Sedangkan segala-galanya Allah yang ajar. Kita dulu tak tahu apa, dilahirkan baby kecil tak tahu apa, ibu ayah yang besarkan kita alhamdulillah, merangkak bagi makan minum tak tahu apa, cakap pun tak pandai, sampai dah besar disekolahkan, kan? Boleh baca, boleh ngaji, ngajak alih bata apa semua. Segala-galanya Allah yang ciptakan. Sampaikan kita nak ibadah pun syariah yang Allah ciptakan. Bukan kita punya cipta sendiri ibadah ni. Kita boleh sebut astaghfirullah pun Allah yang cipta perkataan tu, astaghfirullah. Ialah Al-Quran yang Allah ciptakan Al-Quran. Kita dah baca, kita dah buat dah ibadat, tiba-tiba kita nak syok sendiri, kita riak pula. Aku banyak istighfar. Dia apa ada? Aku kawan-kawan selawat sehari 1000 paling kurang. Dia entah 100 lah, tak ada kot. Kot pula. Padahal kita boleh istighfar itu pun, kita boleh taubat segala-galanya dengan izin Allah Ta'ala. Jadi Syekh Ibn Athaillah mengajak kita fokuskan kepada izin Allah, fokuskan kepada rahmat Allah yang bantu kita, yang tutup keaiban kita, maka Allah terima kita punya amal ibadah, kan lebih tenang. Akhir kita barulah lain kita betul, kita punya jalan tu betul.
tak tergelincir. Kalau tak, rugi yang ibadah. Dah ibadah riak pula, habis. Dan ibadah ngungkit pula, habis, reject. Jadi dia nak jaga kita punya mana? Jaga supaya kita faham, bukan aku punya. Aku memang banyak kelemahan, betul juga banyak kelemahan. Rupanya Allah yang cover selama ni. Alhamdulillah ya Allah. Baru tak ada pandang hina pada orang, tak ada pandang hina pada orang yang buat maksiat. Ya, tak ada megah diri, megah diri. Sebab dah faham, bukan aku sebenarnya, Allah yang tutup. Kalau nak buka keaiban ni, tak layaklah dia terima ibadah ni. Kan begitulah. Untuk yang akhir sekali saya nak baca hikmah malam ni. Kita bagi 3 hikmah. Yang terakhir saya nak baca malam ni. As-sitru, kata Syekh Ibn Ta'ilah, as-sitru qismain, ala qismain. Sitrin anil ma'siyah wa sitrin fiha. Fal'ammah yatlubuna minallahi ta'ala as-sitra fiha khasyata yusuquti martabatihim 'inda al-khalqi, wal khassah yatlubuna minallah as-sitra anha khasyata suqutihim min nadril malikil haq. Masya-Allah. Ini darjat lah. Darjat dua bahagian, dua golongan. Sitra ni penutupan ataupun bidai, penghalang kita daripada keaiban. Allah tutup kita punya keaiban. Sutra penghadang tu. Jadi kata je ada dua sutra ni. Penghadang tu ada dua bahagian. Yang pertama, penghalang kita daripada maksiat sampai kita tak buat maksiat. Sebab Allah halang. Accident lah, meninggal lah, nak pergi on the way nak buat maksiat, matilah. Kereta rosak lah, tertidur lah. Macam Rasulullah, member ajak pergi maksiat, konsert masa dekat Mekah tu kan. Allah ngantukkan Nabi, tertidur. Tidur. Kawan dia pun dah boring, pergi sendiri-sendiri, balik-balik Nabi bangun, dah habis dah konsert, dah habis dah. Jadi Allah jaga, pelihara tu. Jadi ada juga hamba-hamba Allah begitu. Penutupan daripada maksiat. Daripada mana Allah tak jadikan kita gagalkan projek maksiat tu dengan segala cara lah. Kan? Segala dengan menghalang kita buat maksiat. Kan? Sama. Yang kedua, penutupan dalam maksiat tu. Dah terjebak, dah terlanjur, Allah tutup, Allah cover. Supaya orang tak tahu. Allah je tahu. Ada dua jenis penutupan. Jadi kata Syekh Ibn Ta'ilah, orang awam yang dia menuntut, yang dia faham, yang dia minta, yang dia doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala tutup keaiban dia dalam maksiat tu. Sebab dah terjebak. Sebab apa? Sebab dia bimbang orang tahu. Dia malu untuk orang tengok. Tahu dia kantul. Ini orang awam yang cerita, orang awam, orang ramai. Tapi al-khassah, orang yang ahli ibadat, orang yang dekat dengan Allah, bukan dia minta untuk Allah tutup keaiban sebab dia dah terjebak dalam maksiat tu, tapi dia minta supaya Allah tutup dia, halang dia daripada buat maksiat, supaya tak terjebak dengan maksiat langsung. Sebab apa? Sebab khasyatan suqutihim min nazaril malikil haq. Sebab mereka takut, gentar kalau terjebak dilihat oleh Allah Ta'ala. Kan beza kan. Jadi ada dua golongan anak sini, ada beza. Golongan awam pada dah terjebak, bukan tak suka maksiat tu pun, sebenarnya suka maksiat, hawa nafsu. Yang nafsu menikmati kan suka, seronok. Jadi dah terjebak, minta cover pula. Ya Allah, tutup, Allah mastur auratana, Allah mastur auratana, tutuplah aib kami, tutup. Yalah, dah terjebak tu doa tu pun Nabi ajar juga, tutup keaiban. Sebab tu pantang Allah Ta'ala. Kita buka aib orang lain, apatah lagi buka aib sendiri. Tak boleh. Ini memang pantang larang. Amat dibenci oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk buka keaiban orang lain. Kan? Tak boleh. Dan aib kita pun dah terbuat, dah minta istighfar, minta ampun sudah. Kan ada kes sahabat tu kan, yang dia berzina tu kan, dengan jumpa Rasulullah kan, perempuan tu kan. Ya Rasulullah, aku dah berzina. Nabi cuba elak-elakkan. Mungkin kau bukan zina kot, kau cuma cium-cium kot. Dia ngaku lagi, ya Rasulullah, aku dah berzina.
mungkin kau gini kau. Nabi cuba elak lagi, mungkin cuma nak cover ini. Akhir dia ngaku juga, tak apa, tunggulah kau mengandung tu, tunggulah sampai anak tu besar, anak tu apa ni dah susukan, dah 2 tahun susukan, baru aku hukuman rejam dia, mati dia, meninggal syahid. Maka seluruh sahabat-sahabat ketika tu kutuk lah. Tak malu, aib kena rejam malu kan. Dan Nabi marah betul. Tak mau tahu tak, taubat kamu seluruh sahabat aku sekarang ni tak boleh lawan dengan taubat si fulanah ni yang telah syahidah, yang telah meninggal ni, yang telah dihukum hukuman Allah ni. Taubat lagi hebat, Allah terima dia sebagai ahli syurga, masya-Allah. Dah diam semua para sahabat. Maknanya jangan begitu, jangan menghina orang yang bermaksiat. Jadi sila jemaah sekalian, begitulah mudah-mudahan kita semua insya-Allah taala ya dibantu oleh Allah taala untuk terus beramal ibadah, dipimpin oleh Allah taala untuk terus kita beramal dalam keadaan ikhlas, ikhlas ya. Dan kita tak lupa diri, semakin menjadi hamba Allah yang makin bersyukur, makin tawaduk sebagainya lah ya. Dan kita sedar bertambah-tambah syukur lagi lah. Sebab kita punya ibadah ni pun sebenarnya pun semua pun dengan izin Allah Ta'ala, kita minta bantuan. Tuan-tuan, saya nak share yang terakhir ni, satu doa, satu amalan yang cukup hebat oleh Nabi kita ajar ya. Kalau boleh amalkan, yang terbaik kata para habaib ajar, macam Habib Omar, Habib dia ajar amalan mereka ni. Sebenarnya sebelum subuh sebenarnya amalan ni minta ampun untuk orang mukminin semua. Kita ni dah lah umur kita macam ni, tak macam umur zaman dulu yang panjang 1000 tahun, 800, 900. Umur kita pendek-pendek. Tapi amalan ni masya-Allah, subhanallah, sekali baca tu dapat kebajikan, dapat pahala sejumlah mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, al-ahya wal amwat. Bayangkan berapa juta, bilion, trilion masyarakat orang Islam dengan sebab baca ni, iaitu istighfar. Nabi kata dalam hadis, man istaghfara, siapa yang minta ampun untuk mukminin dan mukminat, maka baginya lah hasanah, kebajikan, pahala sejumlah orang beriman satu dunia, sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat. Macam nak tak? Cuba ikut kita baca bacaan ni, mudah aja. Astaghfirullahalazim lil mu'minina wal mu'minat. Kalau gaji sambung kalau gajin, wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ataupun paling ringkas, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Mudah kan? Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Kita minta ampun untuk aku dan minta ampun untuk seluruh mukminin dan mukminat, ya Allah. Kita minta ampun untuk orang lain. Maka sebab kita minta ampun untuk orang lain tu, orang beriman, Allah bagi kita pahala. Dan kata para habaib, amalkan amalan mereka tu sebanyak sebelum subuh baca tu sebanyak 27 kali. 27 kali. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Kalau boleh kalau sebelum subuh, ataupun kalau bila-bila sepanjang hari lah baca tu, insya-Allah taala. Dan kata para ulama, orang yang amalkan begitu insya-Allah dekat dia, on the way dia nak jadi wali Allah, dekat wali Allah. Ini amalan-amalan wali Allah ni. Salah ke nak jadi wali? Tak salah. Tapi jangan ngaku wali, memang tak pernah mengaku. Wali yang mengaku wali tu bukan wali tu. Itu wali je. Wali tak pernah mengaku dan tak pernah tahu pun dia wali. Rahsia dia dengan Allah aje. Dan kata para ulama, siapa yang amalkan begitu mungkin Allah terima, dan insya-Allah dia jadi penyebab pula turun hujan. Kerana dia baca tu, dia amalkan tu. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Jadikan zikir kan. Jadi selama ni kita berzikir istighfar untuk sendiri, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini ada pula amalan istighfar untuk kita dan untuk seluruh mukminin dan mukminat. Masya-Allah. Alangkah gembiranya mereka dengan kita dapat pahala insya-Allah. Wallahu alam
bis-shawab. Dan tangguh dengan doa semoga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dan beramal soleh, dan Allah bantu kita insya-Allah jadi siapa afiah, kan, diterima semua amal ibadah kita sebagai hamba Allah yang ikhlas insya-Allah taala, mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahman ya rabbal alamin. Nastaghfirullahal azim lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.